A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dikasihi, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk meneruskan pengajian kita tentang hadis Rasulullah SAW. Jadi insyaAllah pada kali ini saya sambung baliklah apa yang kita telah sampaikan pada bulan lepas. Sebab hadis tu pendek, tapi dia punya huraian tu agak panjang. Saya berhenti di tengah-tengah itu. Jadi insyaAllah saya sambung balik semula. Hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'minin indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtabasahu illa al-jannah. Hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, tidak ada balasan di sisiku bagi hamba-Ku yang beriman apabila aku mematikan orang yang dikasihinya di dunia kemudian dia mengharapkan keredaannya, kecuali orang ini akan memperolehi syurga. Jadi hadis ini hadis qudsi. Kalau ikut dalam definisi pada kitab ni, dikata makna dan lafaznya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi hadis ni kalau yang sebelum-sebelum ni kita berceritakan tentang ujian tentang nikmat, hadis ini menceritakan kepada kita ujian tentang musibah, ya. Jadi seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah, hadis yang makna dan lafaznya daripada Allah SWT, orang yang beriman kepada Allah, apabila Allah menguji dia dengan kematian orang yang paling dikasihinya di atas dunia ni, kemudian dia reda dengan ujian tersebut, maka tidak ada balasan bagi orang ini melainkan syurga, ya. Okey. Jadi musibah ataupun ujian ini dia adalah merupakan sunatullah, ya. Sunatullah ni bermaksudlah ketentuan Allah yang mana tak kiralah daripada kecil sampailah tua, sampailah nak meninggal dunia, kita tetap akan diuji, ya. Sebab itu merupakan sunatullah, ya, kepada makhluk ciptaannya. Jadi setiap manusia mesti akan melalui ujian tersebut, sama ada ujian yang Allah kurniakan dengan kenikmatan ataupun dengan ujian bala ataupun ibtila, ya, ataupun benda yang kita tak sukalah, ya. Sebab Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang maknanya, dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan ataupun ujian kepadamu dengan sedikit khauf, ketakutan, ya, takut, walju, dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dengan kekurangan harta benda, ya, seperti bencana dan sebagainya, minal amwal wal anfusi, dan juga kematian,
wasamarat, dengan berkurangnya hasil-hasil tanaman dan sebagainya. Tapi di ujungnya apabila seorang itu menempuh ujian-ujian seperti ini dan dia mengharapkan keridhaan Allah, Allah sebut wabasyiris sabirin, ya, dia tempuh ujian itu dengan kesabaran. Allah beritahu kepada kita bahawa wabasyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu satu, maknanya semua akan menghadapi ujian. Dan yang keduanya, jangan kita menganggap ujian ini sebagai satu penghinaan, ya. Setengah orang rasa dia apabila diuji itu dia rasa kurang, ya, dia rasa sebagai inilah pembalasan daripada Allah. Tak, ada juga memang pembalasan. Kalau kita tengok pun umat-umat terdahulu, apabila mereka ingkar, Allah datangkan musibah, itu pembalasan bagi mereka. Ada yang dihapuskan, ya, keturunan itu tak jumpa lah atas muka bumi, ya. Tapi bukan semata-mata untuk penghinaan ataupun pembalasan. Sebab apa yang kita lakukan di atas dunia ni, ya, ataupun kewajipan-kewajipan yang Allah suruh kita lakukan, dan juga kita meninggalkan segala larangan, dia adalah merupakan satu pembuktian, betul tak kita buat, solat betul ke tak kita solat, zakat betul tak zakat, puasa betul tak zakat, puasa betul tak kita puasa. Dan semua itu memerlukan pembuktian. Jadi maknanya ujian ini ataupun apa-apa sekalipun yang Allah datangkan kepada kita itu adalah nanti Allah nak bagi kita balasan, ya. Kita diuji dengan macam-macam ujian, kita sabar dan sebagainya. Jadi itu satu pembuktian. Jadi di akhirat nanti Allah akan balas atas apa yang kita telah menimpa kepada kita dan kita bersabar dengan ujian tersebut, ya. Dan bukan setakat itu saja, malahan, ya, kalau kita ni setiap amalan kita itu akan ditulis dalam kitab-kitab kita, ya, akan ada pembuktian. Anggota badan kita sendiri pun, ya, anggota badan sendiri pun, kita sendiri pun akan menjadi bukti nanti, ya. Anggota badan kita akan menjadi bukti, walaupun mulut kita ada mulut tapi dikunci mulut kita. Sebab seperti mana yang kita baca dalam surah Yasin ayat yang ke-65 itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini kami akan memeterikan, ditutup ke atas semua mulut-mulut mereka dan bercakap kepada kami oleh tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi bukan sekadar buku amalan kita, ada pun badan kita nanti pun akan menjadi saksi, ya, kepada apa yang Allah telah bagikan kepada kita, sama ada ujian itu berbentuk nikmat ataupun ujian itu berbentuk ibtila ataupun musibah, ya. Dan kita tahu bahawa ujian ini bukan semata-mata untuk nak menghina, ya, dia adalah lebih kepada menguji, ya. Kita tahu pelbagai kesusahan yang menimpa akan mendapat mendedahkan hakikat sebenarnya manusia itu, ya, dan membezakan antara yang baik dengan yang buruk, orang yang benar-benar dengan orang yang berdusta, orang yang beriman dengan orang munafik. Jadi benda itu jelas. Dan perjalanan sirah Rasulullah sendiri pun, kalau kita tengok dalam peperangan yang 7 siri peperangan yang melibatkan Rasulullah SAW tu, di awal tu dalam peperangan Badar tu 313 tu solid, memang berjuang dengan sama-sama Rasulullah. Ada pun dalam peperangan Uhud itu dah mula nampak dah, ya, ujian ataupun peperangan ni bukan semua orang suka. Kita pun tak suka perang, orang Palestin pun tak suka perang. Tapi apabila benda itu dah menjadi arahan, jadi kena buatlah. Dalam peperangan Uhud kita tengok 1000 orang nak keluar dalam peperangan tersebut, tapi balik semua 300 orang. Mereka tidak mahu terlibat dalam peperangan tersebut, ya. Sebabnya dengan alasan mereka nak jaga harta mereka. Jadi itu. Jadi apabila Allah timpa ujian tu, akan ada tapisan-tapisan untuk nak menguji manusia itu sama ada dia betul ke tak betul, ya. Dan yang seterusnya, antara sebab Allah datangkan musibah ini bukan untuk penghinaan, tetapi Allah nak membersihkan dosa kita, ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala memilih untuk mengazabkan manusia dengan sebab dosa di dunia, dan ia tidak menangguhkannya sampai ke akhirat, ya.
sebenarnya ia tidaklah syak bagi bahawa azab dunia ini sekalipun bersamanya ia tetap lebih ringan daripada azab akhirat. Ya, maknanya apa benda yang Allah uji kita atas muka bumi ini, dia tak sama levelnya azab yang akan menimpa manusia pada hari akhirat nanti. Ya, panas api di dunia ini panas, tapi api di akhirat 70 kali ganda. Ya, lagi panas. Ya, setengah tahun, maknanya kalau kita setengah hari, dia akan bersama dengan sana berapa? 500 tahun. Kalau satu hari 1000 tahun. Jadi maknanya panjang. Kalau duduk dalam neraka, kalau setengah hari itu lamanya atas dunia ni 500 tahun. Jadi itu dia nak membersihkan dosa-dosa kita. Yang seterusnya, tujuannya ialah tidak lain tidak bukan lah untuk nak mengangkat darjat kita. Jadi apa-apa itulah dalam kita hidup atas dunia ni pula, dulu nak masuk sekolah menengah pun, nak masuk sekolah sama penuh kena tengok penilaian darjah 5 ataupun UPSR dan sebagainya. Nak masuk sekolah menengah pula, daripada sekolah menengah pula nak masuk ke universiti pun kita diuji juga kan, dan nak tengok SPM kita baik ke tak baik baru boleh masuk universiti dan sebagainya. Sama jugalah apa yang kita hadapi ini, macam-macam ujian yang kita terima atas muka ini, supaya apabila kita melepasi ujian tersebut, Allah nak mengangkat darjat kita. Tapi kadang-kadang kita tak sedar, kita kadang-kadang mengeluh kesah dan sebagainya, tapi sebenarnya sampai satu ketikanya kita dah tak rasa apa dah dengan ujian tersebut, sebab kita dah biasa dengan ujian kesusahan itu. Jadi maknanya akan datang lagi pula lah ujian yang lebih berat. Ya, okey, seterusnya ujian ini ataupun musibah ini sebagai peringatan dan amaran daripada Allah ketika berlaku kecewaian dalam setengah urusan. Jadi kadang-kadang Allah datangkan ujian tu sebab kita cuai, kita lalai. Contohnya kesihatan kita, betul? Kita sihat segar bugar, tiba-tiba Allah datangkan ujian. Cek-cek darah, tengok 18 dia punya bacaan gula dia. Kenapa Allah datangkan ujian yang semacam tu? Sebab kita lalai. Sebab apa lalai? Sebab kita melantak ya. Tengok BP kita atas 190, bawah berapa? 100 contoh kan. Allah datangkan ujian tu sebab apa? Sebab kita lalai. Lalai sebab daripada sepatutnya apa yang ada pada kita ni bukan milik kita sebenarnya. Anggota badan yang kita ada pada kita ni bukan kita yang punya, tapi Allah yang punya. Kadang-kadang kita lalai. Itu sebabnya Allah datangkan ujian tersebut atas kecuaian kita. Itu sebabnya pada hadis yang lepas kita sebut kebanyakan manusia ni dia tertipu dengan dua benda ya. Benda yang bukan bersifat kepada kebendaan, dua perkara yang bukan bersifat kepada kebendaan, iaitu kesihatan dan juga waktu lapang ya. Jadi benda ni kadang-kadang kita lalai. Tengok telefon dah habis 3 jam contohnya kan. Tak sedar dah habis 3 jam kan. Kesihatan macam tu juga makan sedap kan, musim durian kita makan durian kan. Kita melantak macam umur kita 20 tahun dulu, umur dah 50 tahun makan durian macam umur budak umur 20 tahun. Jadi tak boleh lah. Sebabnya benda-benda yang melibatkan nikmat ini kita selalunya boleh move on. Kita boleh lupakan tadi rugi 3 jam kita kan. Rugi 3 jam sebab tengok handphone kan. Padahal 3 jam tu kalau berzikir banyak mana kita dapat, baca Quran banyak mana kita dapat kan. Kesihatan tu macam tu kan. Ruginya dulu tak jaga kesihatan kan. Kalau tak boleh kan, macam-macam benda kita boleh buat. Ini tak boleh, pergerakan kita pun terbatas ya. Okey. Seterusnya ujian ini adalah merupakan kebinasaan. Ada juga sebagai balasan seksa terhadap orang yang telah diberi peringatan, akan tetapi peringatan itu tidak diambil faedah. Ada juga yang macam tu. Bagi ingat dah banyak-banyak kali tapi masih lagi melakukan benda-benda yang dilarang. Samalah seperti berlakunya pada umat-umat terdahulu. Bukan tidak ada peringatan, ada. Datang Nabi, datangnya suhu-suhu, datangnya kitab, datangnya mujizat dan sebagainya. Tapi macam kita tengoklah ya, umat yang paling degil atas dunia muka bumi ni, yang tengah berkuasa ni, tengah membedil kita punya saudara kita di Palestin ni ya. Kita tengok umat ini umat yang tak ramai. Dia
banyak keistimewaannya. Nabi pun ramai, mereka boleh makan makanan syurga, mana wasalwa tu dapat apa saja, ya, dapat dibebaskan daripada Firaun lagi, ya, disesat dalam padang pasir selama 40 tahun. Allah tunjukkan jalan, boleh masuk ke Palestin tu, tapi macam-macam Allah kurniakan mereka, tapi degil, degil, sampai ke hari ini pun, ya, orang semua tak suka. Kalau cakap tentang Israel semua suka, tapi kita takut, ya. Orang kita takut, padahal keliling negeri dia tu, tempat yang dia coboh tu, semua orang Islam belaka, ya. Umat-umat Nabi tu dulu, kaum Samud apa pun, kesalahan mereka tak semacam kesalahan kita. Macam contohnya keturunan kaum Syuaib, contohnya kaum Nabi Syuaib, apa kesalahan mereka? Timbangan kan. Kita hari ni timbangan bukan timbangannya, skema ada. Tapi oleh kerana degil, kaum itu dihapuskan, dilenyapkan. Tapi kita ni masih lagi Allah bagi peluang, ya, bagi peluang untuk kita bertaubat. Okey, seterusnya apa lagi, ya, Allah datangkan musibah ni. Saya sebut tadilah, sebab kadang-kadang kita lupa nikmat yang kita sebelum ni Allah kurniakan kepada kita lupa. Jadi itu sekadar-kadarnya supaya kita mensyukuri, walaupun sekecil-kecil benda yang kita dapat, kita kena syukur banyak-banyak, ya. Dan seterusnya, kenapa Allah datangkan musibah ini? Tidak lain tidak bukanlah supaya menghilangkan kecenderungan kita kepada dunia, ya. Kita semua orang akan ada, sebab kita ni dibekalkan dengan nafsu, ya. Kita dibekalkan dengan nafsu. Jadi apabila nafsu tu tidak ada perimbangan, dia akan berat. Jadi berat tu ramai yang akan, ya, akan jatuh tergelincir dengan kecenderungan kepada dunia ni. Jadi Allah datangkan ujian ataupun musibah ni supaya diberingat, supaya jangan terlalu leka dengan dunia. Seterusnya, tak lain tak bukan juga, Allah datangkan musibah ini sebagai untuk nak menggilap pribadi kita sendiri sebagai seorang yang beriman, dan kita yakin nikmat dan ujian itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tak nak, ya, kita kena ikutlah, kena ikut, ya. Dan musibah ini juga, kalau kita tengok, dia mengandungi berapa hikmah, seperti mana yang Allah bagi kepada tentera Islam dalam peperangan Uhud. Allah sebut dalam surah Al-Imran 140, 141, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa iyyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluh wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada' wallahu la yuhibbuz zalimin wa limahhisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dalam peperangan Uhud, kita tahu bahawa tentera muslimin kalah dalam peperangan itu. Allah sebut, kata, jika kamu pada peperangan Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada peperangan Badar pun mendapat luka yang serupa. Jadi maknanya Allah nak gilirkan kita. Kalau sepanjang hidup kita dapat nikmat, kita lupa. Hatta kalau Nabi kita kan, kalau Nabi kita Allah utuskan kita Nabi Muhammad SAW, kalau cerita Nabi itu penuh dengan nikmat. Nabi itu lahir di kalangan orang kaya, duduk rumah besar, kenderaannya elok. Sedap tak kita dengar cerita tu? Tak kan? Sebab kita, tapi Nabi itu dilahirkan ketika ayah dia tak ada, ketika umur 6 tahun mak dia meninggal, lepas tu dia kerja mengembala kambing, lepas tu pergi berniaga sampai ke negara Syam dan sebagainya. Semua itu penuh dengan ujian, ya, penuh dengan ujian, ya. Jadi ada nikmat, ada juga ujian. Seperti mana yang berlaku dalam tentera muslimin dalam peperangan Badar tu, kita menang, jadi tak ramai yang luka. Tapi dalam peperangan Uhud, hatta Rasulullah sendiri pun cedera, ya, sampai gigi Rasulullah patah dan pipinya pun luka, ya. Jadi itu sebenarnya Allah datangkan sebagai perimbangan. Kita ni sentiasa diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, tuan-tuan,
ujian ini ataupun musibah ini banyak berlaku di dunia ini tidaklah menunjukkan kerana kekufuran dan kefasikan manusia. Bahkan manusia yang paling banyak menerima ujian ialah orang yang paling baik dan yang paling takwa di kalangan mereka. Jadi kita tahu dah, maknanya apabila seseorang itu ditimpa itulah ujian dan sebagainya, itu bukanlah satu penghinaan ataupun nak menunjukkan orang itu kufur dan sebagainya. Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mus'ab bin Sa'din an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nas ashaddul bala, qala, maka Rasulullah kata al-anbiya'u thumma amsalu fal amsal. Rasulullah sebut orang yang paling banyak ditimpa bala ataupun musibah ialah al-anbiya, para nabi, selepas tu sahabat dan tabi'in dan sebagainya. Jadi maknanya Rasulullah bagi tahu kepada kita bahawa ujian ataupun musibah ini dia tidaklah menunjukkan kepada kekufuran seorang tu. Malah Rasulullah sebut, orang sahabat tanya siapa dia orang yang paling banyak terima ujian ni ataupun bala ini, Rasulullah sebut para nabi. Kita tengok cerita nabi kan, banyak semua nabi yang semuanya Allah datangkan ujian yang dahsyat-dahsyat belaka ya. Nabi Ulul Azmi yang 5 tu, Nabi Nuh, Nabi apa lagi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua tu diujian dengan ujian yang teruk ya. Tapi dengan ujian tu mereka tidak jatuh, tidak down ya. Itu sebab kalau kita baca Quran kan, kita baca Quran kan, Allah selalu datangkan cerita Nabi-Nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad, supaya kalau kita rasa kita banyak terima ujian, kita diuji macam-macam, kita baca Quran tu, cerita tu berulang. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni ada ketika kita akan jatuh, kita akan rebah, kita akan rasa down. Tapi macam itulah hakikatnya Al-Quran yang Allah turunkan. Itulah bagaimana Allah mendidik Nabi ya. Allah datangkan cerita tu, datangkan cerita Nabi Nuh, datangkan cerita Nabi Musa, datangkan cerita Nabi Isa, cerita Nabi Ibrahim, berulang-ulang dalam setiap. Kadang-kadang tu kita tengok dalam surah ni dah ada dah, tapi ada lagi. Sebab apa? Itulah dia kita manusia ya. Sentiasa perlu diperingatkan kan. Kadang-kadang kita ditimpa ujian, kenapa aku saja, kenapa orang lain, sedangkan orang tu semayang pun tak boleh dan sebagainya itu. Tapi Nabi sebut orang yang paling baik, orang yang paling banyak takwanya pada Allah, orang itu yang sebenarnya paling banyak ditimpa ujian ya. Okey, seterusnya keempat ya, sesungguhnya dia kata seorang mukmin mampu menukar setiap musibah itu menjadi nikmat. Kadang-kadang kita sebutlah, maknanya kalau kita ditimpa ujian, jarang selalu kita nak move on tu. Kita agak lambat, kita akan sentiasa mengulang-ulang ya, tentang ujian yang Allah timpakan kepada kita, dan kita terkenang-kenang. Tapi ingat ya, sesungguhnya seorang mukmin itu mampu menukar setiap musibah itu menjadi nikmat ya. Daripada hadis Nabi SAW juga, an Suhaib qala Rasulullah SAW ajaban li amri mu'min in amruhu kulluhu khairun wa laysa zak li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Jadi maknanya dalam hadis ini pun Rasulullah jelaskan nikmat ke ujian ke itu semua baik bagi orang mukmin ya. Memang takjub, Rasulullah kata aneh seorang mukmin ini segala urusannya semuanya baik belaka. Tidak berlaku demikian kepada seorang pun kecuali kepada seorang mukmin. Jadi kalau seorang mukmin tu dia kata jika dikurniakan dia nikmat ya, kesenangan, dia akan bersyukur, maka yang demikian itu lebih baik daripadanya. Dan jika ia ditimpa dengan kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian juga baik baginya. Jadi maknanya tuan-tuan, dua-dua benda itu baik belaka ya. Sebab baik ke tak baik ke, ujian ke tak ujian ke, nikmat ke, semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Apabila seorang itu ditimpa musibah, ditimpa ujian, apa keadaan yang akan berlaku pada seorang itu? Berapa keadaan yang akan berlaku pada seorang? Ya. Ada 4 keadaan, ya. Kalau kita tengok, ada 4 keadaan manusia apabila Allah datangkan ujian. Yang pertama, apabila diuji, tak sabar, kan? Sama lah. Kita sendiri, saya sendiri pun kadang-kadang tak sabar. Anak meragam dan sebagainya pun tak sabar. Jadi itu manusia, ya, manusia, ya. Tidak sabar iaitu manusia dengan berjalan dengan melepaskan diri daripada musibah dengan cara yang tidak dibenarkan syarak, ya. Kadang-kadang kita tengok kan orang susah, caranya menipu. Apa lagi? Itu sebabnya kada yakuna fakran kufran. Hampir-hampir seseorang yang fakir itu akan kufur, ya. Kada yakuna fakran kufran. Hampir-hampir seseorang yang fakir itu akan kufur. Sebab apa? Dia dengan kesusahan yang menimpa dia akan sanggup melakukan apa saja. Kita tengoklah ini pun, ya. Orang yang tak senang, orang yang ni buat kerja-kerja yang tak boleh. Kalau dulu orang banyak rumah merompak dan sebagainya, sekarang orang scammer dan sebagainya. Banyak benda lah. Bukannya kaya mana pun, kan, scammer. Tapi nak senang, cepat, nak menyelesaikan masalah, buat tipu dan sebagainya, kan. Jadi rasuah macam-macam lah, ya. Itu yang pertama, ya, tak sabar, ya. Apabila ditimpa ujian, kita tak sabar, ya. Dan keadaan yang kedua, apabila seorang itu ditimpa ujian, dia bersabar. Jadi ini biasa kalau kita muda-muda mungkin kurang sabar, tapi apabila kita dah berumur ni, kita ada rasa sabar sikit lah, ya. Bersabar dan tidak mengambil jalan-jalan yang tidak diizinkan syarak. Sekalipun ia lebih mudah dan cepat dan disuka oleh nafsu. Maka sesiapa yang Allah uji dengan kefakiran, lantas dia berusaha dan bekerja melalui jalan yang halal tanpa melibatkan dirinya dengan perkara-perkara yang haram dan sebagainya, maka itulah lebih baik, ya. Apa-apa sekalipun lah, kalau kita ditimpa sakit dan sebagainya pun, ya. Jadi itulah yang kedua, itulah sabar, ya. Jadi maknanya sabar ni kadang-kadang kita kata ada had tak ada had, ada had tak ada had. Yang sebenarnya sabar tidak ada had, ya. Tidak ada had sabar, ya. Jadi sabar ni pun kalau tuan-tuan kita tengok, sabar dalam keadaan kita mentaati Allah, ya. Banyak benda yang kita tak boleh buat, ya. Kita taat kepada Allah, kita tinggalkan segala larangannya, walaupun benda itu menyeronokkan, ya. Itu. Dan yang keduanya, sabar kita menghadapi maksiat. Jadi kita menahan diri kita daripada terjebak ke dalam maksiat pun, itu adalah merupakan sabar, ya. Kenapa kita berjaya menahan nafsu kita daripada melakukan kemaksiatan. Seterusnya, sabar menghadapi ujian dan musibah. Itu biasa, ya. Sabar ujian dan musibah itu jawapan yang paling bagus ialah sabarlah. Tapi biasa kalau tuan-tuan, kalau kami ni yang bertugas musim haji, biasanya perkataan sabar ni hanya boleh dikeluarkan oleh guru agama, ya. Petugas lain tak boleh, ya. Petugas lain tak boleh mengeluarkan perkataan sabar kepada jemaah haji kecuali guru agama, ya. Sebab itu banyak tempat-tempat semua, banyak tempat yang tak boleh nak tahan sabar, ya. Banyak tempat yang tak boleh nak tahan sabar. Jadi maknanya apabila suruh sabar, macam-macam akan keluar peluru daripada jemaah lah, ya. Sebab ialah suasana contohnya di Mina dan sebagainya, suasana itu sangat berbeza, kesusahan itu sangat banyak, ya. Tilam contohnya, kita sini tilam besar, sana tilam 2 untuk 3 orang. Jadi maknanya kalau 2 untuk 3 orang tu banyak tidak boleh tidur melentang, kena tidur mengiring. Kadang-kadang bergaduh tu. Yang tidur cepat tu dia tidur melentang, jadi orang yang selepas tu tak boleh nak tidur. Jadi
Tak nak, kena sabar. Itu semua ujian mereka. Tandas, beratur sampai 1,5 jam. Kalau berdiri, boleh diri, beratur lah. Kenapa bawa amal tu? Kita kerajaan Saudi yang sediakan, kan, kerajaan Saudi. Tempat itu pun Saudi yang sediakan. Tandasnya banyak itu jugalah. Kalau 10 tahun yang dulu di Mina tu macam tu tandasnya, sekarang pun macam tu. Itu sebabnya Allah nak bagi kita ganjaran yang banyak dalam masa 2-3 hari tu. Bukan Saudi tak boleh buat, tapi tak tahu kenapa dia tak buat. Jadi tu, ya, sabar. Tapi tentu susah. Kalau nak suruh sabar memang susah tentu, ya. Macam-macam makan keluar. Tapi tak apalah. Itu sebabnya dalam kursus-kursus haji tu, benda yang kita nak kita tekankan sangat pada jemaah tu ialah hati lah. Sebelum hati ni dia sampai tahap yang ketiga. Yang tadi tak sabar satu, yang kedua sabar, yang ketiga ini tahap ni susah sikit. Ya, reda dan rela hati. Ya, apabila seseorang itu dijumpa musibah ataupun ujian, ini tahap yang ketiga ni paling yang tinggi lah, ya. Dia lebih tinggi daripada kesabaran. Seseorang itu tidaklah berusaha melepaskan diri daripada musibah yang digalakkan kita oleh Allah supaya menerimanya dengan rela hati, sekaligus ia tidak berasa tertekan kerananya. Jadi banyak reda, rela, kurang. Itu sebabnya contohnya tahun ni ada 60 lebih lah. Ada kan kita naikkan dia punya harga tu, harga package tu, harga pergi haji tu, ada lebih kurang 60 lebih orang yang tak nak ambil subsidi. Jarang jumpa. tahun lepas 30 lebih orang, tahun ni ada 66. Dia sepatutnya boleh subsidi 15, dia bayar penuh. Tu jarang. Tapi ada. Tahun ni 60 lebih orang yang tak nak terima subsidi pun ada. Dia kata dia boleh bayar, dia kata. Bukannya nak sombong, dia kata, tapi harga yang sebenarnya, harga kerja haji ataupun tambang haji sebenarnya adalah 30,850 tu memang harga tambang sungguh-sungguh, tak ada keuntungan langsung, ya. Tapi dia kata dia nak bayar, dia bayar. Ya. Okey, dia reda. Itu ada, tahun ni ada tak ambil subsidi, ya. Jadi ini susah. Nak sampai ke saat ini pun susah. Tapi maknanya ada orang, ya. Kalau kita tengok pun kan dalam cerita dalam hadis mengisahkan tentang Abu Talhah dan Ummu Sulaim, ya. Abu Talhah dengan Ummu Sulaim, ya. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa anak lelaki kepada Abu Talhah daripada isterinya Ummu Sulaim telah meninggal dunia. Lantas berkata Ummu Sulaim kepada keluarganya, Abu Talhah ni keluar ada urusan dalam beberapa hari. Lalu apabila ketika dia meninggalkan isteri dan anak-anak dia itu, salah seorang daripada anaknya meninggal dunia. Ummu Sulaim bagi tahu, isteri dia bagi tahu kepada keluarganya, jangan bagi tahu kepada Abu Talhah. Jangan kamu semua beritahu kepada Abu Talhah tentang anaknya yang meninggal dunia itu, sehingga Ummu Sulaim sendiri yang akan menceritakan tentang kematian anak tersebut. Setelah Abu Talhah balik, lalu Ummu Sulaim dia tak cerita lagi. Dia hidangkan makan malam, ya. Kemudian dia lawan suami dia dengan baik, dengan cukup istimewa, ya. Setelah dilihat suami tadi baru balik daripada luar dan suaminya dalam keadaan yang tenang, ya. Lalu dia berkata, wahai Abu Talhah, dia kata, apa pandangan kamu sekiranya satu kaum memberi pinjam sesuatu pinjaman kepada suatu keluarga, kemudian mereka meminta balik pinjaman tersebut? Apakah boleh yang meminjam itu menahan mereka daripada berbuat demikian? Lalu Abu Talhah kata, kalau dah pinjam, kena pulang balik lah, kan? Apabila Abu Talhah dah mengeluarkan pendapat dia, marulah Ummu Sulaim bagi tahu, maka dia bagi tahu bahawa anak dia tu tadi, maknanya ketika kau pergi keluar tadi,
anak kita meninggal dunia, dia kata. Jadi maknanya apabila dia dah dicerita macam tu, Abu Talha pun dalam keadaan yang tenang, lah. Tak ada dia pergi menampar isi dia, tak ada. Kenapa kau tak cerita, kenapa kau tak WhatsApp ke aku, kenapa kau tak beritahu kan? Tak ada. Sebab dia dah tahu dah, sebab semua ni pinjaman belaka, kena pulangkan lah balik. Jadi itu tahap redha. Tahap redha dan rela hati. Jadi kalau nak sampai tahap itu, mungkin tuan-tuan boleh, insyaAllah, mudah-mudahan kan. Tahap redha tak ada masalah, ya. 2-3 hari ni jam kan, lalu ke arah ke Bukit Lalang, Bagan Lalang jam. Sebab apa? Orang ada bumbu motor kan. Jadi macam-macam ni, tengok kan, dah tahu jam. Kalau boleh tahan sabar, kalau reda pergi cari, tak boleh tahan sabar pergi cari jalan lain. Kalau boleh tahan sabar, boleh reda, ya lalulah, kan. Itu ya. Kadang-kadang sebab apa, apabila kita tak reda, banyak benda yang keluar daripada mulut kita tu yang kita tak boleh tahan, ya. Macam-macam makan keluar, kita makilah, kita marah orang, kita ambil kesempatan orang, kita potong queue dan sebagainya. Itu tak. Jadi kalau kita reda, kalau boleh move on. Kalau tak, pergi cari jalan lain yang rasanya kita boleh nak menyelesaikan daripada kemarahan kita. Itu cara yang ketiga, iaitu kita reda dan kita rela hati. Ada pun cara yang keempat ini jarang-jarang sekali lah, ya, jarang-jarang sekali. Apabila seseorang itu ditimpa ujian, dia syukur. Hari ini sakit perut, ya, cerit berit 10 kali masuk tandas Alhamdulillah. Pernah dengar? 10 kali, 20 kali, 15 kali masuk tandas, cerit berit, Alhamdulillah, ini semua kurniaan daripada Allah. Pernah dengar orang cakap macam tu? Kalau dia sakit, biasanya aduh sakitnya kenapa lah ni kan. Alhamdulillah kata, tapi tahap yang paling tinggi adalah bersyukur atas musibah. Jarang kita dengar, ya. Jarang kita dengar apabila seseorang itu ditimpa musibah dia bersyukur. Tapi ada sahabat-sahabat, contohnya pernah dengar Al-Khansa. Al-Khansa ni perempuan, dia daripada keturunan Bani Sulaim. Ya, dulu dia pernah dua-dua hidup dalam keadaan jahiliah dan juga keadaan Islam. Ya, dia agak lewat sikit masuk Islam. Al-Khansa ni dia seorang yang terkenal ratu menangis. Ya, ratu menangis, suka menangis. Dia pun pandai buat bait-bait syair pun pandai, tapi di kalangan orang Madinah terkenal dia ni seorang yang kuat menangis. Hatta ketika kedua-dua saudara dia, Muawiyah dan Sakhar, sebelum dia masuk Islam tu, kedua-dua saudara dia ni meninggal, dia menangis tak berhenti. Ya. Jadi apa berlaku pada Khansa ni? Khansa ni dia ada 4 orang anak. Ya, dia ada 4 orang anak. Tapi ketika sebelum tu dia menangis sebab saudara dia Sakhar meninggal, sampai buta mata dia. Sampai buta mata dia, dan dia lepas tu dia memeluk Islam. Ya, peluk Islam. Dan selepas tu dia ada 4 orang anak dia. Ada 4 orang anak. Ya, ada 4 orang anak yang terlibat dalam peperangan Al-Qadisiyah. Peperangan Qadisiyah ni berlaku ketika Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, Sayyidina Umar Al-Khattab, dan kesemua anak dia 4 orang tu terlibat masuk sekali dalam peperangan tersebut. Ya, 4 orang anak tu masuk dalam peperangan itu. Jadi apa yang berlaku? Kesemua 4 anak itu mati syahid. Ya, semua 4 anak dia tu mati syahid dalam peperangan Qadisiyah. Lalu apa ucapan yang diucapkan oleh Khansa? Al-Khansa ini apabila dia menerima berita keempat anak dia itu mati syahid, dia kata segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan syahidnya anak-anakku itu, dan aku mengharapkan agar Tuhanku menghimpunkan aku dengan mereka dengan limpahan rahmatnya. Jadi maknanya sampai tahap itu, ya, tahap itu maknanya sahabat-sahabat dia faham sebab ujian yang Allah datangkan kepada mereka itu bukan Allah nak mensia-siakan nasib mereka,
tapi Allah bagikan satu ganjaran. Kan kita tengok pun sahabat-sahabat yang terdahulu kan, Nabi sendiri saya pernah cerita kan, apabila Nabi di boikot selama 30 bulan kan, ya, bukannya susah ya. Kalau Nabi dia kata engkau boleh terima aku, maknanya sanction ataupun boikot itu akan kami tarik. Jadi maknanya selama 30 bulan tu Nabi dan sahabat-sahabat ya, Bani Abdul Muttalib dan juga Bani Hashim diboikot selama 30 bulan. Walaupun keturunan ini mempunyai duit, mereka akan meletakkan harga yang tinggi sampai Bani Hashim dan Bani Muttalib tak boleh beli. Yang nak berkahwin dengan Bani Hashim ke dengan Bani Muttalib, mereka pulau ya, mereka pulau tak boleh kahwin. Jadi satu waktu yang lama tuan-tuan, 30 bulan dekat nak 3 tahun, tapi Nabi sahabat-sahabat Nabi dan sahabat-sahabat masih boleh bertahan ya, dengan ujian tersebut ya. Nak azan ke? Okey, kita berhenti sekejap, jalan dia. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
kita sambung sikit lagi. Jadi cerita Nabi tadi dalam dia kena boycott Qita selama 30 bulan, lebih kurang 3 tahun Di suasana itu sangat gawat ketika itu. Kalau lah sahabat-sahabat ni lemah iman, dah ramai dah berpaling. Tapi ketika itu kalau kita tengok baca dalam sirah Nabi itu, sahabat-sahabat bertahan. Makanan tak ada, susah, tidak ada perhubungan dengan bani-bani lain. Jadi selama 30 bulan tu ada di kalangan sahabat-sahabat yang makan daun, makan daun, makan daripada berulang-berulang pun ada. Mendengar jerit tangis budak-budak, kanak-kanak kecil, kelaparan, wanita sebagainya itu. Tapi itu tidak mengubah akidah mereka, tidak mengubah. Walaupun kita tahu di Mekah tu bukanlah, maknanya di awal-awal dakwah Rasulullah tu bukan satu kekuatan, tapi itulah dia kaedah sulbah ataupun tulang belakang kepada dakwah. Kalau semua tak ikut Nabi, habis sahabat-sahabat tu, saya tak ada dah. Tapi ada di kalangan sahabat-sahabat tu yang masih setia dan mereka sangat memahami Nabi dan mereka sangat kenal kepada Nabi. Walaupun kita tengok di awal-awal kan, ketika Nabi sebelum diutuskan menjadi Rasul pun, orang Mekah sangat mempercayai Nabi. Orang Mekah sangat mempercayai Nabi. Apa segala harta yang mereka ni, mereka akan jumpa Nabi untuk simpan. Nabi simpan barang mereka. Tapi apabila Nabi diwahyukan menjadi Rasul, diturunkan kitab, kalau untuk di sini okey, tapi apabila Rasulullah SAW mula menyebarkannya kepada orang lain, di situ timbul banyak ujian, ujian yang sangat banyak. Ujian yang bentuk mental, fizikal dan sebagainya. Digelar pembohong, digelar ahli sihir, digelar macam-macam. Diletakkan uri kambing ketika Nabi tengah sujud. Nabi tak balas pun. Nabi tak bangun sampailah Siti Fatimah datang sini, angkatkan itu di belakang Rasulullah. Dan Rasulullah ketika dalam Fathul Makkah, Rasulullah tak cari pun orang yang mana dia orang yang letakkan uri kambing belakang aku ketika aku sujud. Tak cari pun kan. Itu semua kan kalau kita tengok baca dalam suratul Fajr, surah Al-Buruj kan, Ashabul Ukhdud, di mana pendeta tu untuk nak mempertahankan akidahnya dengan ujiannya sampai macam tu, digergaji kepala sampai ke bawah, kita tak sanggup kan, tak sanggup. Budak tu pun sanggup. Maknanya kalau betul dia nak bagi tahu kepada raja yang zalim tu, maknanya Tuhan itu Tuhan Allah. Jadi dia dengan engkau menyebut Tuhan aku Allah, maka engkau boleh bunuh aku. Jadi banyak kalau kita tengok dalam surah-surah yang kita baca tu, ceritanya berulang-ulang kan, cerita Nabi Ayub dan sebagainya kan. Ada kata sampai 18 tahun ditimpa sakit itu. Kita 3 tahun duduk rumah tak sanggup PKP rasa dah macam-macam Nabi Ayub 18 tahun, ada riwayat kata sampai 18 tahun disisihkan daripada keluarga, kawan-kawan, kaum dia ketika itu hanya bergerak lidah dan juga lidah dan mulutnya saja kan. Cuba bayangkan ujiannya semacam cukup berat. Tapi itulah gambarannya sebenarnya musibah sebenarnya. Al-Anbiya asyaddul bala, maknanya para nabi itu paling dahsyat lah katakan ujian-ujian yang ditimpa kepada mereka. Dan kalau kita tengok pada hadis ni tuan-tuan, Rasulullah menyebut hadis qudsi ni disebut apa, seseorang yang ditimpa قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمنين عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. Kalau kita baca ni seolah-olahnya kalau dengan bersabar dengan satu musibah je boleh masuk syurga. Tak kan? Tapi sebab Rasulullah tu banyak, dia punya ujiannya sangat banyak
Takkanlah kita sabar dengan satu benda yang Allah uji tu nak masuk syurga. Tak, hadis ini tidak menggambarkan kepada kita bahawa satu-satunya benda yang kita buat itulah ya, tapi benda itu antara benda yang kita buat yang boleh menyebabkan kita masuk syurga. Ya. Dia tidak hanya semata-mata benda itu saja, ya. Dan kalau kita tengok pun dia sebut mukmin tu bukan orang Islam, al-mukmin. Jadi maknanya mukmin ni tingkatnya tinggilah, tingkatannya beriman dengan Allah tu dengan 6 perkara tu beriman sungguh-sungguh. Kan itu sebabnya kalau kita baca man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil, siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, macam-macam ya. Allah jadikan ganjarannya, ya. Dan di sini disebut lagi tingkatan tu, maknanya orang yang nak sampai tahap itu mesti orang yang mukmin. Maknanya kita selagi mana kita melakukan benda-benda maksiat ni, walaupun kita beriman pada Allah, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maknanya kita kena terus direct masuk syurga ke atau kena azab dulu? Kena azab dulu, ya. Itulah, itu takut tu, kena azab dulu. Itu sebabnya kita doakan supaya Allah ni masukkan kita syurga tanpa dihisap, tanpa diazab tu kan. Itu sebabnya. Tapi ini orang mudah-mudah, ya. Mudah, mulut pun mudah, amal perbuatan pun mudah, buat benda-benda yang menuju kepada maksiat kepada Allah SWT, ya. Jadi itu ukurannya ialah keimanan kita, ketakwaan kita, kesabaran kita, ya. Itu sebabnya dalam surah Wal-Asr innal insana illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maksudnya apabila kita nak beramal tu kita mesti beriman kan. Sebab kita yakin dengan hari akhirat. Apabila kita yakin dengan akhirat tu barulah kita fastabiqul khairat, barulah kita nak bersegera buat benda-benda yang baik. Kalau kita tak beriman, kita buat kebaikan itu samalah dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Banyak, ya, Lin Gotong banyak dia punya donate, ya, semua banyak. Orang yang berislam banyak, tapi sebab dia tak ada iman. Ukuran kita ialah iman. Iman kita mana tempatnya? Sinilah. At-taqwa huna. Hati ni bukan senang nak jaga, ya. Ya, kita nak buat baik, ada orang puji kita, dah kita kembang. Itu tuan-tuan, ya. Jadi maknanya hadis ini bukan semata-matanya itu perbuatan itu, tapi itu penyebab yang boleh kita masuk ke syurga. Dan yang keduanya itulah tingkatan orang itu mesti beramal, maknanya seorang yang mukmin, beramal saleh, ya. Beriman dan beramal saleh, orang yang kita selalu mengingatkan orang dengan kebenaran, dan juga kita bagi tahu ke orang dengan penuh kesabaran. Itulah para nabi, ya. Sabar Nabi Nuh sampai 950 tahun tak berhenti berdakwah, walaupun yang ikut dia 81 orang. Apa pendekatan Nabi Nuh sampai 81 ya. Sedangkan waktu dakwahnya sangat lama. Jadi itu ada macam-macam lah, ya. Ada macam-macam di situ, ya. Dan hadis ini dah kita kena sentiasalah meningkatkan, ya. Kalau kita biasa-biasa sabar-sabar, kita tambahkan lagi supaya kita jadi redha. Kalau nak sampai tahap syukur tu mungkin ada, ya, mungkin ada. Alhamdulillah saya pening kepala ini. Itu dah hebat dah tu, ya. Alhamdulillah. Jadi saya rasa cukup sekadar ni sebagai peringatan pada diri saya dan pada diri tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن إنسان إلا الذين آمنوا ومن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terus rapatkan saf, silakan tumit dan bahu. InsyaAllah rakaat keempat kita baca Qur'an Nazilah.